وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية من سبحان ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تضل ولا وإنها من الملائكة المقربين وخرجنا من الظلم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا رسول رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولسانا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Kata mereka itu kata ahlul kitab. Kata mereka itu kata ahlul kitab ialah daripada Yahudi dan Nasrani. Kata mereka itu tidak masuk akan syurga itu melainkan oleh mereka yang ada ya Yahudi atau Nasrani. Kata mereka itu ahlul kitab. Tapi bukan sepakat kata, maknanya masing-masing kata, masing-masing dakwah. Tidak masuk akan syurga melainkan oleh mereka yang ada ia Yahudi, mana yang beragama Yahudi atau Nasara. Jadi maknanya orang Yahudi mendakwa bahawasanya tidak masuk ke dalam syurga melainkan orang yang Yahudi saja. Maknanya orang Nasrani, orang Islam, orang musyrikin tak masuk syurga. Dan kata pula orang Nasrani tidak masuk syurga melainkan orang Nasrani saja. Mana orang Yahudi tak masuk syurga, orang Islam tak masuk syurga, orang musyrikin pun tak masuk syurga. Itu masing-masing mengaku mendakwakan diri betul dan dakwa kata golongan dia lah yang masuk syurga. Yang lain tidak masuk. Kata mereka itu, kata demikian itu perkataan. Kata demikian itu demikian perkataan Yahudi Madinah. Yahudi yang ada di Madinah dan Nasara Najran. Dan Nasara yang ada di Najran. Jadi yang kata begitu tu ialah Yahudi, ialah orang Yahudi yang ada di Madinah. Yang kata begitu tu ialah orang Nasara yang ada di kampung Najran. Kata tu bila? Jadi masing-masing mengaku masing-masing dakwalah syurga hak mereka. Orang Yahudi kata dialah yang masuk syurga, orang lain tidak. Orang Nasrani pun begitulah.
tak kala munazarah mereka itu berdebat. Tak kala munazarah berdebat. Nah, mereka itu Yahudi Madinah dan Nasara Najran. Berdebat mereka itu lawan, apa makna berdebat? Itu munazarah, lawan hujah. Nah, lawan hujah, lawan berdalil. Hujah tu dalil-dalil. Antara hadapan Nabi, mana di depan Nabi SAW. Arti kata Yahudi tiada masuk akan syurga melainkan orang Yahudi, dan kata Nasara tiada masuk akan syurga melainkan orang Nasara. Jadi ceritanya adalah suatu harinya ada datangan daripada orang Yahudi Madinah datang ke Nabi SAW, dan datang juga orang Nasrani daripada Najran datang kepada Nabi. Jadi maknanya semua dua-dua golongan itu ada di depan Nabi. Berada di depan Nabi SAW. Dan di situlah bermunazarah mereka itu di depan Nabi. Maka masing-masing dakwalah, katanya orang Yahudi kata dia yang betul, yang lain tu salah, dalam dia yang syurga, yang lain tidak syurga. Nasara pun dakwa begitu juga. Maka Allah Ta'ala jawab, katanya tilka amaniyuhum. Demikian itulah keinginan cita-cita mereka itu yang batil. Demikian itulah demikian itu perkataan tadi. Demikian itu perkataan, ialah Yahudi kata tak masuk syurga melainkan orang Yahudi, Nasara katanya tidak masuk syurga melainkan orang Nasara. Itulah keinginan cita-cita mereka itu yang batil, yang palsu, yang salah. Maknanya perkataan itu menunjuk di atas citaan-citaan mereka itu. Yang mana citaan mereka itu adalah citaan yang tidak betul. Dengan sebabnya Yahudi pun neraka juga, itu Nasrani pun neraka juga. Yang masuk syurga itu ialah orang mukmin. Orang Islam, orang mukmin. Nah. Itu citaan mereka yang palsu. Jadi itu citaan bukan perkara yang sebenar. Cakapan itu cakapan yang keluar daripada citaan mereka, yang mana citaan itu adalah citaan yang palsu, yang batilah. Kemudian kul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu. Allah Ta'ala suruh Nabi cakap sama, kata pada mereka itu, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, barang siapa yang berserah mukanya bagi Allah semata-mata, dan ia berbuat amal yang soleh, muwahhid. Takah. Kul, kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi dan Nasara. Kul, kata oleh kamu ya Muhammad, wahai Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi dan Nasara, hatu burhanakum, bawa datang oleh kamu akan hujah kamu atas demikian itu. Hatu maknanya bawa datang.
datang oleh kamu, bawa datang oleh kamu akan hujah, akan dalil-dalil, akan hujah, akan dalil-dalil, akan hujah, akan dalil-dalil kamu atas demikian itu perkataan. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad, tanya mereka, mana dalil, mana alasan yang katanya, yang kamu kata tadi. Tanya orang Yahudi, mana alasan, mana hujah, mana dalil, katanya kamu saja yang masuk syurga, yang lain tidak. Tanya kepada orang Nasara, mana hujah, mana dalil yang menunjuk di atas kamu saja masuk syurga, orang lain tidak. In kuntum sadikin, jika ada kamu itu benar sekalian. Kalau kamu itu benar pada dakwaan kamu, yang benar, yang pada dakwaan kamu, pada perkataan kamu. Sekiranya kalau betul, kalau benar, perkataan kamu yang mengatakan tidak masuk syurga oleh yang lain, sekiranya kalau betul yang kamu kata tadi, mana dalil? In kuntum sadikin, jika adalah kamu tu benar pada cakapan kamu. Jadi tanyalah orang Yahudi itu, mana dalil? Mana alasan, mana dalil yang menunjuk di atas katanya masuk syurga ialah golongan kamu saja, tidak orang lain. Kalau betul cakapan kamu, tanya kepada orang Yahudi, orang Nasara, mana dalil, mana hujah, mana dalil yang menunjuk katanya masuk syurga golongan kamu saja, tidak ada yang lain. Kalau kamu tu dakwaan betul, cakapan kamu tu cakapannya betul, mesti kena ada alasan. Sekiranya cakapan yang dakwaan yang tersebut tu, dakwaan Yahudi pun sama, dakwaan orang Nasara pun sama, sekiranya kalau betul, mesti kena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada hujah, tidak ada dalil, itu mana katanya dakwaan tu dakwaan yang palsu, cakapan-cakapan yang salah. Mana kenyataan dia? Tentu sama sekali mereka tak boleh nak jawab. Sebab itu adalah citaan mereka saja. Citaan nak jadi begitu saja, bukan berdasar kepada mana-mana kitab ke Taurat kan Injil, tidak ada sebut begitu. Sebab tu Allah Ta'ala kata itu tilka amaniyuhum, itu adalah citaan-citaan mereka, keinginan mereka itu. Bukan daripada ceritaan kitab Taurat, kitab Injil, tidak ada benda itu. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, mana dalil? Suruh Nabi Muhammad tanya, mana bukti, mana dalil, mana hujah katanya tentu syurga dengan kamu tadi. Tentu tak boleh jawab. Sebab itu semata-mata citaan berdasar kepada kitab Taurat dan Injil tidak ada. Taurat dan Injil yang asal. Bala sebenarnya masuk akan syurga oleh lain daripada mereka itu. Yang betulnya, sebenarnya yang betulnya, syurga itu dimasuk oleh lain daripada mereka itu, lain daripada Yahudi dan Nasara. Sebenarnya bukan Yahudi yang masuk syurga, bukan Nasara yang masuk syurga. Bahkan yang masuk syurga sebenarnya orang lain. Ialah orang lain. Kemudian siapa orang lain tu? Ialah man aslamah. Ni man aslamah ni ialah orang lain daripada Yahudi dan Nasrani yang dapat masuk syurga. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Barang siapa, yang ni barang siapa atau man aslama ni nak cerita kata orang yang sebenarnya yang masuk syurga orang ni. Orang yang sebenar yang dapat masuk syurga akhirat esok ialah orang ni. Orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun.
Bukan orang yang beragama Yahudi, bukan orang yang beragama Nasara. Barang siapa secerminnya kata mereka. Barang siapa, yakni mereka yang berserah, yakni sebenar, yakni kita sambung terjemuh dia, sebenar masuk syurga oleh yang lain daripada mereka itu. Siapa yang lain ialah barang siapa yang berserah. Yang ni yang masuk syurga. Jadi maknanya, tapi kalau nak cermin itu katanya mereka. Tepat barang siapa tu kata mereka. Terjemuh kata mereka tu lebih senang dipaham. Yani bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Kita sambung terjemuh dia, bala yani sebenar, yang sebenarnya, yang sungguhnya, yang sebenarnya masuk syurga, orang yang masuk syurga, yang masuk akan syurga, orang yang masuk syurga, orang yang dapat masuk syurga tu ialah orang lain daripada mereka itu, lain pada Yahudi dan Nasara. Lepas tu siapa orang lain tu? Ialah mereka yang berserah mukanya bagi Allah semata-mata. Dan ia berbuat amal yang saleh muwahhid. Gitu. Jadi orang yang sebenar dapat masuk syurganya orang ni. Orang mana? Barang siapa ni? Mereka orang-orang yang berserah mukanya, yakni dirinya. Berserah mukanya, yakni dirinya. Barang siapa ni? Mereka yang berserah mukanya, yakni dirinya. Maknanya dia dalam seluruh badan kita pada zahirnya, anggota zahir badan kitanya muka yang paling mulia. Muka yang paling mulia. Dengan sebab tu bukan maksud muka saja, mana dirinya. Lepas tu kenapa dikatakan muka? Wajhahu man aslama, mereka yang berserah. Wajhahu, mukanya. Sebut kata muka, sebut kata wajhahu tu sebab muka ialah anggota yang daripada segala anggota badan yang zahir, tak kira anggota batin seperti hati dan sebagainya. Kita kira ke anggota manusia yang sebelah zahir ni, yang paling mulianya ialah muka. Sebab tu disebutkan muka. Padahalnya naknya ialah seluruh badan. Maksudnya dirinya. Sebab muka ialah anggota yang paling mulia. Anggota zahir yang paling mulia. Lagi pulanya di muka ni ada beberapa sifat-sifat pencederaan yang ada di muka. Tengok nampak sebab mata, telinga, hidung, lidah ada kawasan dekat kawasan muka ke semuanya. Walaupun telinga luar daripada muka, tapi kawasan itulah. Sebab telinga, pendengar di situ, pelihat pun di situ, perhidu pun di situ, perasa pun lidah di situ juga. Jadi pencederaan tu 5 kan. Pencederaan itu 5. 4 tu di dalam kawasan kepala, kawasan muka. Nak ambil rasa di muka sebab lidah juga. Nak ambil bauan pun di muka, ada kat muka hidung. Nak tengok, nak nampak mata di muka juga. Di telinga, dengar pun telinga dekat dengan muka juga. Sebab tu sebut muka. Lagi pulanya muka itu tempat ialah anggota yang salah satu pada anggota yang digunakan pada sujud. Muka ialah dahi, itulah salah satu pada tempat yang anggota yang digunakan pada sujud. Lalu itu sebut muka tapi maksudnya diri.
Tapi kalau tanya, kenapa sebut muka? Sebab muka paling mulia. Sebab kebanyakan pencenderaan muka, pencenderaan kita yang 5 tu duduk kat kawasan muka. Uh, hmm. Hmm. Jadi barang siapa yang mereka yang berserah mukanya ni berserah dirinya bagi Allah semata-mata. Semata-mata serah diri dia kepada Allah. Serah diri dia kepada Allah dengan maknanya buat akan apa yang disuruh. Tinggal apa yang dilarang. Itu mana berserah. Bukan maksudnya serah-serahlah kalau nak buat macam mana pun. Bukan maksud gitu. Berserah tu maknanya ikut-ikut. Allah perintah suruh solat, dia solat. Suruh puasa, dia puasa. Allah Ta'ala larang minum arak, dia tak minum. Tu dan lain-lain lagi. Tu mana menserahkan dirinya bagi Allah semata-mata kerana Allah. Semata-mata ni semata-mata kerana Allah. Jadi mana ikut perintahan Allah. Itu mana aslamah. Mereka yang berserah muka, yang berserah dirinya bagi Allah dengan maknanya mengikut akan perintahan Allah dan larangan Allah. Tu maksudnya begitu. Maksud berserah tu mengikut. Yang suruh, apa yang disuruh oleh Allah dia buat. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggal. Itu maksud berserah diri kepada Allah. Mudah katanya, apa maksud kata berserah muka, berserah diri bagi Allah? Maknanya ikut arahan Allah, ikut surahan Allah, dan ikut. Maknanya mengikut apa yang disuruh, yang dilarang oleh Allah. Begitulah, itu maksud dengan berserah diri. Kita panggil apa dengan makna satu lagi? Buat yang dia suruh, kita buat. Yang dia larang, kita tinggal. Panggil apa? Ta'at. Panggil ta'at kepada Allah. Tidak deraka. Maknanya orang yang ta'at kepada Allah pada suruhan dan pada larangan. Lepas tu patuh taat kepada Allah tu semata-mata, jadi semata-mata kerana Allah. Begitu. Jadi pasal sekali lagi pasal sebut muka tu, sebagaimana sebut dalam tafsir Jalalain, dia katanya pasal sebut muka tu ialah muka anggota yang paling mulia. Apabila anggota yang paling mulia tu berserah kepada Allah, maka anggota yang lain ikut bersama pada menyerah kepada Allah. Itulah. Jadi mana katanya diri dia itulah, kaki, tangan, mata, telinga, apa semua, seluruh badan dia mengikut. Dengan maknanya muka, tangan, kaki tidak buat akan apa yang dilarang oleh Allah. Anggota badan dia, zahir dan batin, membuatkan benda yang disuruh oleh Allah. Dan ia berbuat amal yang salih. Tapi yang dalam Quran tu yang wahwa muhsinun. Wahwa muhsinun. Dikandaki berbuat amalan yang salih tu apa maksudnya? Muwahhid. Cerminnya tak ada alif. Muwahhid. Muwahhid. Cerminnya tidak ada alif. Orang yang mutauhid akan Allah.
orang yang mentauhid akan Allah. Jadi orang yang dapat masuk syurga ialah orang yang taat kepada Allah, lagi pulanya walahal dia tu orang yang mentauhid kepada Allah. Apa makna muwahhid? Mengesahkan Allah. Mengesah Allah, mana i'tikad Allah Tuhan yang satu. Jadi itulah orang yang masuk syurga yang sebenarnya, bukan orang yang beragama Yahudi. Kalau orang Yahudi tetap dalam agama Yahudi tak dapat masuk syurga. Orang Nasrani tetap dalam agama Nasrani tak dapat masuk syurga. Tapi mana-mana orang Yahudi, mana-mana orang yang Nasrani, yang asalnya Yahudi, yang asalnya Nasrani, yang dia taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, setengah pada taat kepada Allah, beriman dengan Quran, dengan Nabi Muhammad, maka orang ni ahli syurga juganya. Nah. Tapi orang Yahudi, pasal kita panggil Yahudi sebab dia tak ikut Nabi Muhammad. Ikutkan kitab Taurat, ikutkan agama asal dia. Tapi kalau dia berasalnya Yahudi, tapi dia mengikutkan, beriman dengan Nabi Muhammad, ikutkan, beriman dengan Al-Quran, tinggal Taurat, tinggal syariat itu Yahudi dulu, taat kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, maka mereka orang yang ahli syurga juga pun. Begitulah orang Nasara. Jadi pendek katanya, tinggal orang Yahudi yang beriman, seperti Abdullah bin Salam, dan ramai lagi orang Nasara seperti Raja Najasyi di Yaman, asalnya beragama Nasara. Mereka tinggal agama dia, beriman dengan Quran, dengan Nabi Muhammad. Orang ni ahli syurga. Tapi betul-betul Yahudi, betul-betul Nasrani itu bukan dia ahli syurga. Kalau tak beriman dengan Quran dan tak beriman dengan Nabi Muhammad, kalau tak taat kepada Allah, pada apa yang disuruh, yang dilarang. Falahu ajruhu indallah. Orang yang berserah dirinya kepada Allah dan dia mentauhid kepada Allah, orang itu, maka baginya, bagi man aslama, bagi barang siapa tadi, pahala, yakni balasan yang baik, pahala balasan yang baik di sisi Tuhan. Apa dia pahala tu? Syurga. Sebab tu pahala dia mana? Balasan baik. Maka orang yang berserah diri, berserah muka, berserah diri bagi Allah semata-mata kerana Allah dan mentauhidkan Allah tadi, orang ni akan dapat balasan yang baik daripada Allah. Maka bagi mereka, baginya, bagi marang siapa tadi, pahala, yakni balasan baik yang Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka. Apa dia? Pahala yang ialah balasan yang baik tu, syurga. Tu nak cerita kata pahala tu ialah syurga. Sebab tu nak bagi senang fahamnya, kita katanya pahala tu kita tafsir dengan mana? Balasan baik. Balasan baik yang akan dibagi kepada mereka tu ialah syurga. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini nak cerita kelakuan mereka apabila mereka berada di akhirat. Orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang mentauhid kepada Allah, orang ni akan masuk syurga, akan dapat balasan baik daripada Allah. Allah bagi masuk syurga. Maka orang ni tidak ada ketakutan bagi mereka itu dan tidak ada dukaan bagi mereka. Tengok dia katanya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada takut atas mereka itu. Tidak ada apa benda yang takut bagi mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka.
tiada takut atas mereka, maknanya tidak ada ketakutan, tidak ada benda yang ditakuti apabila mereka di akhirat esok, berada di akhirat esok, tidak ada perkara yang ditakutkan, dan tiada mereka duka cita pada akhirat. Tidak duka cita, dah. Jadi tiada takut, tiada duka cita tu pada akhirat. Pada akhirat tu dua-dua, kembali kepada dua. Tiada takut, tiada duka cita pada akhirat. Tidak ada ketakutan, tiada kedukaan. Bila tu? Pada akhirat. Pada akhirat. Kenapa dia kata pada akhirat? Sebabnya orang mukmin di dalam dunia penuh dengan ketakutan. Orang mukmin di dalam dunia penuh dengan kedukaan. Macam mana pula? Orang mukmin di atas dunia dalam ketakutan. Sebab takut kepada Allah, takut kena seksa kan. Orang mukmin di dalam pada masa hidup dunia, tidak orang yang tak terasa takut tu, orang tu tak jadi benda tu. Tak buat amal ibadat dah orang tu kalau tak ada ketakutan. Orang yang mukmin yang sebenarnya orang yang takut. Ada ketakutan pada masa hidup dunia sebab dia takut syurga, takut neraka, takut Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka, dia salat, dia puasa, dia pantang daripada maksiat segala dosa-dosa. Tu nak cerita kata orang mukmin dalam dunia dalam ketakutan. Bukan takut orang nak curi, bukan takut orang nak bunuh, bukan masalah takut gitu. Takut kena marah di Allah, takut kena seksa di Allah, takut Allah masukkan dia dalam syirik, dalam neraka. Lalu tu dia rajin solat, dia suka solat, suka puasa, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Kenapa itu? Sebab daripada ketakutan itulah. Jadi kerana ketakutan itulah membawa kepada dia bersolat, dia puasa dan dia tinggal segala larangan, buat segala yang wajib yang disuruh. Itu nak cerita katanya, kata tadi tak ada takut tu pada ketika mereka berada di akhirat. Tak ada takut sebab dah sampai kan. Dah sampai. Yang kita bimbangnya yang ada kat tengah jalan sebab dunia ni masa dalam perjalanan. Nak sampai ke tak nak sampai, nak selamat ke tak nak selamat. Masa depan tu kita yang ada kebimbangan, ada apa tu, dukaan kebimbangan tu ada. Contohnya kita duduk dalam perjalanan tu, macam mana depan tu, macam mana nak ada, dalam ketakutan. Tengok, kita ketika dalam perjalanan mutu kereta tu, memang dalam masa perjalanan tu berasa bimbangnya. Berasa takut, nak selamat ke tak nak selamat. Kat rumah tu macam mana dah jadi, kita dah tinggal rumah banyak lama, begitu begini, tapi kita dah sampai rumah, dah hilanglah kebimbangan itu, ketakutan. Begitulah orang mukmin di atas dunia ni sebagai perjalanan, maka dia takut. Dengan sebab dia takut itulah jadi tekanan dia tu kepada buat taat kepada Allah, tinggalkan yang dilarang, buatkan yang disuruh. Itu nak cerita nak cerita katanya orang mukmin tu penuh dengan takut pada masa hidup dunia dan duka cita, dan duka-dukaan, duka cita pada dunia. Tengok setengah orang tu tak sempat nak solat Jumaat, duka cita lah dia. Orang lain dapat taufik buat amal ibadat kuat, dia tak dapat, duka cita dia. Duka cita dengan sebab keluputan, tak boleh nak sempurnakan amal ibadat. Itu memang orang-orang mukmin di dalam dunia ada kedukaan, duka cita bab tu. Bukan susah tak ada nak makan, itu tak dikiralah di sini.
orang mukmin yang sebenarnya, kalau dia tak dapat solat jemaah, kalau tak dapat mensepenuhkan ibadat dia, dia akan rasa duka dia. Dia usaha lagi untuk nak mensepenuhkan ibadat dia, akan amalan dia. Macam kita orang belajar, rasanya ilmu tak nak sepenuh lagi, duka cita, dengan sebab duka cita itulah dia bangkit jadi semangat bersungguh dalam pelajaran dia. Begitu. Kalau dia rasa dunia, di atas dunia dia rasa tak terasa takut, dia tak nak kuatlah amal ibadat tu. Kalau dia tak duka cita di atas kekurangan amal dia, dia tak bersungguhlah pada buat amal ibadat dia tu. Macam orang yang sama dengan dalam belajar, kalau orang tu dia tak duka cita di atas kekurangan ilmu dia, dia tak usaha belajar. Dengan sebab dia kata, saya dah cukup ilmu yang ada, yang Allah Ta'ala bagi kat saya dah cukup. Orang kalau pandang kata cukup tu, dia tak usaha tambah. Dia tak belajar tambah. Yang belajar sampai ke belajar habis belajar tu kerana apa? Kerana dia duka cita. Rasanya ilmu yang ada kat dia tu masih sedikit lagi, tak nak cukup lagi. Sebab tu dia masih dalam usaha belajar lagi. Itu nak cerita katanya, amalan pun begitu. Rasanya amalan kita ni sikit sangat. Macam mana nak dapat masuk syurga? Allah nak bagi ke tidak masuk syurga? Sebab amalan kebajikan kita sikit sangat sekarang. Daripada itulah semangat dia mengkuatkan amal ibadat lagi. Itu nak cerita katanya, dunia memang ketakutan dan kedukaan. Begitulah. Tapi di sini kata tiada takut, tiada duka cita, memanglah di akhirat. Sebab dah sampai. Nah, lebih-lebih lagi kita dah dimasuk ke dalam syurga. Apa benda nak risau lagi? Apa benda nak duka cita lagi? Apa benda nak takut lagi? Sebab kita dunia duk takut nak Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Tapi sekarang dah di dalam syurga. Masuk syurga tak dibuang dah sama sekali. Begitu. Tidak duka cita. Lagi pulanya dengan sebab tilik pada dia tu dah dapat masuk syurga, tidak adalah duka cita. Tetapi dalam hadis dia katanya ada juga duka cita bagi orang ahli syurga. Tapi duka cita dia di mana? Duka cita dengan sebab dia tengok nikmat syurga yang begitu banyak, begitu hebat dahsyatnya. Dia duka cita kenapa dia tak sepenuhkan lagi amal ibadat. Tak kuatkan lagi amal ibadat. Situ tempat dia duka cita ada juga. Tapi sini kata tidak ada duka cita, tilik kepada dia dah lepas daripada neraka. Tilik kepada dia dah lepas daripada neraka, tidak ada duka cita. Yang orang duka citanya mana? Orang yang masuk neraka di akhirat. Orang yang duka cita di akhirat ialah orang yang masuk neraka. Itu orang yang duka cita yang sebenarnya. Maka orang mukmin yang dapat masuk syurga, dah masuk dalam syurga, dukaan dengan sebab kena seksa ada ke tidak? Tidak ada. Kedukaan dengan sebab diseksa tidak ada. Bahkan duka cita dengan sebab menyesal tu adalah. Duka cita dengan sebab dia menyesal macam mana dah masuk syurga, kalau aku ni kuat sikit lagi, adanya kita rasa segan juga ni. Ada dia sebab kita buat amalan kita sakat ni, tiba-tiba Allah Ta'ala masuk syurga, nikmat syurga begitu banyak, begitu hebat. Kita rasa ada dia rasa segan juga. Ada rasa segan juga fikir-fikirnya. Kita ni amalan kebajikan tak banyak, tapi Tuhan bagi masuk syurga, ada mendengung jugalah. Contohnya dengan bapa, ibu bapa kita tak ada buat baik sangat pada ibu bapa kita. Tiba-tibanya dekat-dekat dia nak meninggal, segala harta dia bagi kepada kita. Mendengulah kita. Mendengung. Kita ingat tak buat tak sempat nak bela dia. Tapi tiba-tiba apabila itu harta dia bagi pada kita ke semua, itu maknanya kita rasa duka cita juga. Mendengung duka cita macam mana?
Kalau zaman dulu kita buat baik kepada dia lebih kuat pada ni, sepatut dia bagi harta pada kita. Begitulah. Duka cita atas menyesal tidak mengkuatkan amal ibadat tu ada. Menyesal sebab masuk syurga, duka cita dengan sebab masuk neraka tidak ada. Tu kita kena faham juga tu. Duka cita dan tiada mereka itu duka cita. Duka cita sebab kena azab tidak ada. Duka cita sebab kena azab tu tidak ada. Adapun duka cita tidak mengkuatkan amal, tidak membanyakkan amal kebajikan, sepatut boleh buat banyak pada ni, tapi begitulah. Ada taksir dia, pada buat amal ibadat, sepatut kena boleh buat banyak pada ni lagi. Tapi ni dah cukup dah. Tuhan nak masukkan dia ke dalam syurga. Tapi dia rasanya kalau lebih kuat pada ni lagi sepatut lagi. Boleh buat lagi. Tapi dia rasa taksir. Memanglah orang yang fikir bab kebajikan, nisbah bagi orang lain, pandang kepada dia dah kuat. Setengah orang tu, orang lain pandang kepada dia tu, orang yang kurang pada dia tu, dia pandang pada dia dah kuat. Tapi dia rasa tak mencukupi lagi. Seperti setengah orang belajar tu, dah nisbah bagi orang lain, kata ilmu yang ni, orang ni dah banyak. Ilmu dia dah banyak, tapi kalau tanya dia sendiri, masih tak cukup lagi dengan ilmu. Amal ibadat orang lain pandang kepada dia tu dah kuat buat amal ibadat. Tapi kalau tanya dia, dia katanya sikit lagi, tak mencukup lagi, banyak taksir dia lagi. Itu hasanatul abrar. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Gitulah. Jadi itu maksud katanya la khaufun alaihim walahum yahzanun, tiada takut atas mereka itu orang-orang yang tadi, dan tiada duka cita pada akhirat. Adapun dunia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kedukaan. Nisbah bagi orang mukmin yang sebenar-benar seperti kata tadi. Tapi apabila dah masuk syurga, tidak ada ketakutan. Nak takut apa lagi? Dia dah selamat masuk syurga. Nak ada ketakutan lagi ke? Nak ada dukaan lagi ke? Sebab dia padahal tak kena azab, duduk dalam nikmat, memang tidak ada duka cita. Melainkan duka cita di atas kekurangan dia. Kekurangan amal ibadat. Sepatutnya dia kena kuat pada ni lagi. Patut dengan masa, dengan tenaga, dengan peluang yang Allah Ta'ala bagi itu, dia adalah jadi tertinggal. Saja-saja duduk, saja-saja sepatutnya petang ni kita tanya, ni masa kosong sepatutnya kita boleh berzikir, kita tak berzikir. Tapi dosa tak buat. Duduk saja sepatut boleh berzikir, kita tak berzikir. Sepatut kita belajar, kita tak belajar. Ada masa boleh belajar, kita tak belajar. Maka akan menyesallah di akhirat esok kita tak mengisikan masa bagi penuh dengan amal ibadah, dengan belajar, dengan apa pada dunia ni, akan menyesal. Tapi bukan menyesal pasal kena azab. Pasal tak sepenuhkan akan amal ibadat lebih sepenuh pada hari-hari ini lagi. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. Waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma khasnahu wa ma sami'nahu. فردد علينا والتحتيج إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih banyak Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.